MAS masih belum dapat mengesan atau menentukan pesawat MH370 yang hilang. MAS dalam satu kenyataan sebentar tadi berkata pihaknya masih mengesan kedudukan terkini pesawat berdasarkan kedudukan terakhir sebelum terputus hubungan dengan Menara Kawalan Trafik Udara. MAS juga bekerjasama dengan pasukan pencari dan penyelamat antarabangsa dalam usaha mengesan pesawat berkenaan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Encik Muhammad Fawis bin Bakri dan rakan seperjuangan saya sekalian. Nama saya Haris Ashraf bin Abu Hassan, pemegang kad matrik di 2019-209-1968. Hari ini saya akan mengupas tajuk berkaitan dengan tragedi kehilangan MH370 yang telah menggegarkan Malaysia pada 8 Mac 2014. Anda semua tahu tak apa yang terjadi dengan pesawat kapal terbang milik Malaysia iaitu MH370 yang telah berlaku pada 7 tahun yang lepas. Pada awal pagi 8 Mac, Malaysia telah mencatat sejarah pahit buat negara kita apabila pesawat milik penerbangan Malaysia iaitu MH370 telah hilang dan terputus dari radar yang pada sewaktu itu pesawat tersebut dalam perjalanan ke Beijing, China. Semasa kejadian telah berlaku, bermulalah sesi gerakan mencari dan menyelamat secara besar-besaran dan ia telah melibatkan pelbagai negara dalam operasi mencari dan menyelamat pesawat MH370. Terdapat seramai 227 penumpang dan 12 anak kapal telah terlibat dengan tragedi maut dalam pesawat malang jenis Boeing 737-200ER tersebut. MH370 ni telah melakukan penerbangan dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur iaitu KLIA pada jam 12.41 pagi iaitu pada hari Sabtu. Pesawat tersebut telah dijadualkan tiba ke Beijing, China pada 6.30 pagi. Seterusnya, sepanjang penerbangan berlangsung, pesawat MH370 telah dijejaki oleh radar di mana mereka telah menyerbangi Laut Cina Selatan iaitu di selatan semenanjung Chamau di negeri Vietnam. Laluan tersebut sebenarnya merupakan laluan biasa yang mereka gunakan dengan memasuki ruang udara Kemboja dan Vietnam sebelum masuk ke ruang udara China. Dalam ketika itu, sepanjang kehilangan pesawat negara kita, sidang media telah dilakukan oleh Datuk Seri Hishamuddin telah dilakukan hampir setiap hari untuk memberitahu latest terkini mengenai kehilangan pesawat MH370. Dalam sidang media tersebut telah menyatakan bahawa tiada isyarat kecemasan atau isyarat lain yang dihantar pada ketika itu. Pesawat ini telah dipercayai berkemungkinan untuk berpatah balik ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur iaitu KLIA di atas sebab-sebab tertentu. Semasa kehilangan MH370, ada beberapa teori yang wujud berkaitan dengan kehilangan pesawat milik negara kita. Antara teori yang timbul di mata masyarakat ialah mereka mengatakan bahawa keadaan cuaca pada ketika itu kurang baik, kesilapan juruterbang dan kelayakan penerbangan pada ketika itu. Tetapi apa yang peliknya pada ketika itu keadaan cuaca telah dilaporkan dalam keadaan baik dan tiada apa-apa halangan dan juga rintangan yang boleh mengganggu penerbangan mereka ke Beijing, China. 370 contact Ho Chi Minh 120 decimal 9. Good night. Good night, Malaysia 370. Alright, good night MH370 atau selamat malam MH370. Ini merupakan ungkapan terakhir daripada juruterbang MH370 tersebut yang telah hilang secara tiba-tiba di ruang udara dan perkara ini telah disahkan sendiri oleh Duta Malaysia ke China iaitu Datuk Iskandar Sarudin. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa persoalan yang telah bermain di fikiran kita. Antaranya ialah macam mana pesawat MH370 telah hilang daripada radar begitu saja. Kurang daripada 1 minggu selepas kehilangan pesawat MH370,
Profesor Madya Dr. Muhammad Fazil Ain dari Pusat Pengajian Elektrik dan Elektronik Universiti Sains Malaysia pula berpendapat bahawa pesawat MH370 ini berkemungkinan mengalami masalah berkalan kuasa utama. Ia telah mengalami kegagalan dan kerosakan teknikal. Mungkin disebabkan itu, juruterbang MH370 telah mengambil tindakan untuk berpatah balik ke KLIA. Jadi, dalam masa yang sama, ketika kehilangan MH370, seramai 6 orang ahli keluarga warga negara China telah melulu masuk ke dalam bilik persidangan pada pukul 4.30 petang. Mereka telah membawa sehelai rentang yang bertulis, "Kami membantah kerajaan Malaysia kerana lewat menyelamatkan ahli keluarga dan juga penumpang yang lain." Mereka juga telah mendesak kerajaan Malaysia supaya membawa ahli keluarga mereka dengan secepat yang mungkin. Pada 25 Mac telah mencatat detik hitam apabila insiden MH370 telah berakhir di Lautan Hindi. Perkara ini mungkin disebabkan bateri kotak hitam milik MH370 telah kehabisan bateri, dan pada ketika itu sidang media rasminya telah mengisytiharkan bahawa pesawat MH370 merupakan satu kemalangan dan tragedi, dan mereka telah menganggap bahawa penumpang dan juga anak kapal telah meninggal dunia. Jadi, itu sahaja perbincangan saya untuk hari ini. Kita sebagai rakyat Malaysia mestilah berdoa agar kes-kes seperti ini tidak berlaku dan berulang kali di dalam negara kita, kerana kehilangan merupakan sesuatu yang sangat sakit dan sangat ditakuti oleh kita semua. Nasihat saya, kita sebagai seorang Islam haruslah sentiasa mengamalkan doa-doa yang dapat memberikan perlindungan kepada kita, tidak kiralah sebelum atau selepas perjalanan ke destinasi yang ingin kita tuju. Jadi saya dahului ucapan saya dengan ribuan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.